الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم لعن الكفرة والمبتدعة واليهود والمشركين والمنافقين الذين يصدوا عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك عليهم واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم خلف بين كلماتهم. اللهم بدل شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم وانزل عليهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في الغزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم أرحم أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله بالعالمين. طيب, tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, InsyaAllah pada malam ini bagi mengisi ruang menantikan masuknya waktu isyak, bersama-sama kita pada malam ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga pertemuan kita ditandakan sebagai majlis ilmu dan Allah Subhanahu wa taala berkenan setiap usaha kita dalam menambahkan gerun takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hakikat ilmu yang benar di sisi Allah adalah ilmu yang mendatangkan ketundukan mutlak sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru berbanyak oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, sampai ke malam ini kita masih lagi diberikan khabar berkenaan dengan peristiwa yang begitu menghiris jiwa, menggetarkan emosi, menambahkan rasa geram dendam kita, sehingga menyebabkan 2 bulan yang berlalu berada dalam keadaan membuatkan kita gelisah, gundah dan tidak ada perkataan yang mampu untuk kita ucapkan melainkan hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan betapa Allah Subhanahu wa taala
memberikan satu ujian berat dan besar di kalangan umatnya yang beriman untuk menghadapi satu siri perjalanan yang direntangkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, untuk memahami dengan jelas betapa perjalanan kita menuju kepada kiamat adalah satu perjalanan yang bukan hanya diukur pada gerak masa, bukan hanya diukur pada ketentuan bicara fenomena alam semesta, tetapi juga kerapuhan dan apa yang disebutkan sebagai hilangnya kemanusiaan secara menggila. Dan hari ini setakat yang kita maklum, sudah pun cecahan kematian lebih daripada 20,000 orang, dan bumi sampai sekarang ini, penduduk bumi masih lagi membiarkan onar dan makar yang dilakukan oleh puak Zionis ini untuk meratah dan menyembelih anak-anak kita di Palestin. Apakah dosa dan celakanya umat akhir zaman ini bila mana tidak ada satu pun naungan ataupun yang kita sebutkan sebagai payungan yang mampu untuk menjadi nakhoda, membawa segenap pelusuk umat-umat Islam di seluruh dunia untuk menghentikan segala keburukan dan kegilaan kelompok-kelompok Zionis laknat. Apakah celakanya di kalangan umat kita sehingga ke tahap dan sampai ke peringkat ini masih lagi tidak ada titik noktah yang boleh untuk kita letakkan pada lembar perjalanan umat Islam supaya tidak ada lagi keganasan dilakukan ke atas orang yang beriman. Namun di sebalik debar dan juga gementar hati kita melihat dan menakluki setiap perkara yang berlaku di Palestin, khabar gembira yang begitu mengasyikkan adalah kesemua mereka adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan dunia yang begitu kejam, mereka meninggalkan makanan yang tidak sempat dijamah, mereka meninggalkan puing-puing runtuhan bangunan rumah mereka yang pastinya bakal menjadi sejarah hitam bagi masyarakat dunia, dan mereka berada di Gaza duduk dalam keadaan menantikan detik waktu untuk dipanggil ke syurga Firdausul A'la. Dan moga-moga dengan usaha kita ingat, kita usaha untuk berdakwah, usaha kita untuk menyebut-nyebut perkara yang berlaku kepada mereka ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan betapa jihad bukanlah satu jalan yang diukur kira pada rancaknya perkataan, bukan hanya diukur kira hanya pada kuatnya niat dan i'tiqad hati, tetapi ia adalah gerak. Maksudnya kena berjuang dan terus berjuang, berdiri pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kemarin dulu bila mana kita tengok daripada apa yang disebutkan oleh Kementerian Gaza Kesihatan, disebutkan dekat situ hampir cecah 850 ahli keluarga ataupun 850 keluarga sudah pun dinyahkan oleh Zionis laknat di kalangan umat Islam Palestin. Dia cuba untuk, bukan cuba, dia memang dah bunuh 850 keluarga tidak bersaki-baki. Kalau satu keturunan tu dia ada tok wan, dia ada bapa, dia ada anak, dia ada cucu, dia ada cicit, mereka bom tempat rumah pelindungan orang-orang ni tadi sampai tidak bersisa langsung generasi pewaris. Maksudnya satu keturunan tu semua dicari dan dibunuh. Ada yang disebutkan 2 orang budak bawah daripada umur 6 tahun, 2 orang, 1 5 tahun, 1 3 tahun, ketika mana rumah mereka dibom, kemudian dibantu dikeluarkan daripada runtuhan bangunan, 2 orang ni selamat. Tapi keturunan dia, pak dia, tok wan dia, tok nek dia semua dah mati, syahid. Kemudian dibawa pergi ke satu tempat untuk berlindung di tempat baru. Tali barut bagi tahu keturunan ni, cucu mereka tu, cicit mereka 2 orang tu dah pergi ke tempat yang sekian-sekian. Tali barut. Maka dihantar pula bom sekali lagi dan diletukkan tempat tu. Izin Allah, izin Allah. Dua-dua kanak-kanak ni tak mati, tak syahid. Tapi bila sampai tempat ketiga, masih ada tali baut yang mengkhabarkan kedudukan 2 orang keturunan ni tadi masih lagi hidup. Maka mereka bom di tempat ketiga dan akhirnya syahid. Dan perkara ni bukan berlaku baru ni, sejak daripada dulu. Cuma dunia pada hari ni dia tunjuk dekat kita benda yang dia nak kita tengok.
dan dia tak mau untuk kita lihat perkara yang sedang mereka lakukan. Sebab tu kita sebut dalam peristiwa berkenaan dengan Palestin pada fasa pertama, selepas 30 hari kita boleh nampak betapa dia bukan hanya sekadar pembunuhan yang menggila untuk menghapuskan keturunan orang Arab Palestin, tetapi dia juga ada terselit tujuan berkenaan dengan pembaharuan ekonomi. Bila mana kita sendiri dapat nampak dan kita sendiri dapat lihat, meluru negara-negara yang ada di Eropah dan Amerika mengeluarkan segala macam pendanaan ke atas Israel untuk menjayakan ethnic cleansing ini, pengeboman ini, peratah ke atas umat Islam ini berlaku dengan rancak selepas daripada gencatan senjata adalah dikarenakan oleh beberapa tumang ataupun yang disebutkan sebagai tujuan atas dasar ekonomi. Yang pertamanya adalah isu berkenaan dengan Ben Gurion Canal, iaitu satu terusan yang bakal dibina oleh Yahudi Zionis yang berkapasiti panjangnya 293 km, dan terusan ini nak dibuat untuk mengimbangi katanya terusan yang ada di Suez, di Mesir, terusan Suez, yang mana terusan Suez ini berjaya mencatatkan keuntungan setiap tahun 94 juta USD untuk dapat ke negara Mesir. Jadi kalau Israel beritahu kalau mereka buat satu lagi terusan yang melalui kawasan Israel dan kemudian keluar di Laut Mediterranean, maka mereka pun akan dapat keuntungan yang setara dan mungkin juga akan dapat lebih daripada Mesir. Maka sejak daripada 2 Jun 2021, satu usaha sudah pun dilakukan daripada pihak Zionis untuk buat terusan, dan mereka dah berjaya untuk buat 164 km dengan menggunakan kaedah selain daripada bajet pembinaan terusan, tetapi mereka juga menggunakan kaedah pengeboman. Mereka bom tanah sebab modal dia lagi murah, modal dia lagi sikit, jadi mereka cuma perlu bom, buat satu direct line untuk membina satu terusan. Dah buat 164 km, masih lagi berbaki, dan baki yang hujung tu akan berakhir di kawasan sekitar utara Gaza yang hari ini sedang dilumatkan oleh kelompok Zionis dengan segala macam artileri ketenteraan yang dihempaskan dan diinjakkan ke tanah Palestin itu. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok daripada peringkat awal macam mana mereka beritahu orang Palestin kena gerak ke selatan, sebab mereka nak usaha untuk clearkan di bahagian utara, kerana mereka dah usaha untuk buat terusan. Namun sebelum berlaku gencatan senjata, seminggu sebelum berlaku gencatan senjata, Dewan Senat Amerika sedikit memberikan tekanan kerana mereka tidak meluluskan 14.5 bilion USD untuk didanakan kepada Israel dalam pembangunan Israel baru. Jadi disebabkan itu jugalah antara yang disebutkan oleh beberapa pemerhati dunia menyatakan betapa Amerika menekan ataupun minta kepada Israel untuk tahan dulu 4 hari tu, sebab mereka tak dapat modal yang baru. Tapi selepas 4 hari dan semasa 4 hari itu juga Amerika dan beberapa negara bersekutu mereka all out untuk bantu Israel dan nak memastikan selepas pada 4 hari itu Hazaf Palestin tidak akan ada lagi ada di atas peta muka bumi. Yang kedua, tentu akan tengok bagaimana usaha beberapa negara untuk mendapatkan penggalian gas asli yang ada di kawasan perairan Gaza. Dan benda ni mula nampak dengan begitu jelas selepas 2 minggu usaha yang dilakukan oleh Zionis untuk menghancurkan Palestin di kawasan Gaza itu, kerana didapati tempat adanya gas asli yang berada di kawasan perairan Gaza itu mampu untuk dinilai sebanyak 435 bilion USD, sebab dia masih lagi tidak disentuh. Kenapa mereka berusaha untuk dapatkan tapak galian untuk mengeluarkan gas asli? Ia adalah rentetan daripada perang Rusia dengan Ukraine. Dulu kalau kata Rusia perang dengan Ukraine, kalau tuan-tuan masih ingat, nombor 1 Rusia buat sekatan untuk ekspor barang makanan, jagung dan juga gandum, menyebabkan dunia mengalami defisit pengeksportan. Untuk import tak ada dah, sebab Rusia dah stop untuk import jagung dan juga gandum. Kesan dia juga sampai ke kita.
Apa kesannya? Dedak naik. Bila dedak naik, ayam pun naik. Bila ayam naik, telur pun naik. Bila telur naik, kita pun tak naik dalam kedai. Duduk rumah lah kan. Kita berzikir sajalah, makan dengan zikir. Kemudian bila dah maintain dah balik, ada dunia lain yang ada negara lain mampu untuk supply mengimbangi jumlah yang dilompangkan oleh Rusia sebanyak 42%, maka benda tu dah kembali normal setakat lah. Dan dalam waktu yang sama juga, Rusia telah menghentikan gas asli pipeline dia yang melalui kawasan Belarus untuk masuk ke sebelah negara-negara Eropah, terutamanya Kesatuan Negara NATO. Jadi bila dah stop gas asli, mereka nak dapatkan gas asli daripada Rusia dalam jumlah kapasiti yang banyak dengan harga yang tertentu, itu tak boleh lagi mereka nikmati. Maka mereka terpaksa untuk mendapatkan sumber gas asli daripada negara-negara yang pastinya akan demand harga, sebab supply tak cukup. Jadi mereka boleh demand. Jadi dalam waktu yang sama, dikeluarkan pula tempat-tempat mana yang ada gas asli, dan salah satunya adalah Gaza. Sebab tu isteri kepada Rishi Sunak yang juga CEO pada satu syarikat Infosys telah pun begitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan satu tapak penggalian di Gaza. Dan sebelum daripada gencatan senjata, amat terkejut bila mana Rishi Sunak mengisytiharkan untuk memberikan bantuan sebanyak 20 juta pound kepada Palestin. Pelik Pahang tiba-tiba nak bagi bantuan pula. Rupanya semua pakat melobi untuk mendapatkan tapak masuk ke dalam Palestin. Jadi bila mereka habang kata mereka nak bagi sumbangan tu, makna kata mereka ada akses untuk masuk. Itu je lah. Jadi selepas 4 hari, tuan-tuan tengok 2 hari yang pertama sudah pun meragut lebih daripada 700 syuhada. 2 hari kematian anak-anak kita sudah pun mencecah 1 hari. Kalau diukur kira untuk kiraan 2 bulan, sudah mencecah sebanyak 187 orang kanak-kanak dibunuh dalam masa 1 hari. Kalau dikira rangkuman untuk 2 bulan tu. Berbeza dengan Syria, 3 kanak-kanak dibunuh dalam masa 1 hari sepanjang perang yang ada tu. Tapi di Gaza 1 hari mencecah 180 lebih. Dan jumlah bom yang dilepaskan lebih daripada bom yang pernah digunakan untuk meletukkan Nagasaki dan Hiroshima. Dan benda ni adalah benda yang amat meletakkan kita pada titik terbawah, untuk kita meletakkan harapan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan jangan pernah berharap pada makhluk. Namun dalam waktu yang sama, yang ni yang kita usaha untuk bagi tahu ni, daripada dulu selama-lamanya kita duk bagi tahu sebelum-sebelum ni, kena belajar untuk faham bahasa cinta Allah. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita bungkuskan satu kisah berkenaan dengan Turki yang telah pun mengalami satu kejadian gempa bumi yang begitu dahsyat, kematian mencecah puluhan ribu orang. Dan ada satu negara yang majoritinya tak Islam telah membuat satu pesta ataupun satu, orang kata, keraian untuk berterima kasih kerana ramainya orang Islam mati. Mereka ni tak Islam, jadi mereka buat satu event untuk mengucapkan ataupun nak menunjukkan keseronokan, kegembiraan kerana ramai orang Islam yang dah mati. Bila ditanya kenapa kamu nak bergembira, dia kata kami gembira sebab kami tak payah gunakan peluru, Tuhan mereka sendiri telah pun membunuh mereka. Ini perkataan mereka. Jadi ramailah orang yang ambil react benda tu. Tetapi di sebalik daripada itu, apa yang kita nak sebutkan, orang yang mati tertimpa bangunan, tak kiralah dalam runtuhan disebabkan gempa bumi ataupun luruan peluru, bom dan sebagainya, asalkan mati tertimpa bangunan, dalam hadis Nabi SAW telah pun tandakan mereka adalah syahid. Jadi apa respon kita dengan orang yang telah syahid? Pastinya kita orang yang Islam ni patut lebih gembira, sebab tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Tapi pasal kita ni dibelit, diselaputi dengan katarak dunia, kita penuh dengan rasa cinta kepada kebendaan, maka sebab tu kita sukar untuk faham dan sukar untuk menjinak hati untuk faham. Dan sebab itu jugalah sampai ke hari ini, bila mana kita mengaku kita ini adalah hamba-hamba Allah yang diberikan satu perincian ataupun satu vaksin, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tapi kenapa kita masih gelisah? Kenapa kita masih lagi sedih?
Kenapa masih lagi kita tak tentu arah, sedangkan kita tahu kita adalah hamba Allah yang bersolat, kita adalah hamba Allah yang beriman, kita hamba Allah yang mengakui kenabian Nabi SAW. Kenapa perlu untuk kita gelisah? Tak perlu untuk kita gelisah. Ya, perlu simpati dan empati, tetapi janganlah itu yang dipuncakkan, tetapi tunjukkan ataupun datangkan rasa faham betapa Allah mencintai mereka sampai kata Allah Ta'ala jadikan mereka syuhada dan mereka berakhir dengan laluan terus menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukankah itu yang kita idamkan, yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Sebab tu apapun yang paling penting dalam rekod yang kita sebutkan kepada tuan-tuan, seperti mana yang berlaku sebelum daripada gencatan senjata, kalau tuan-tuan tengok balik dia punya persetujuan itu di hujung bawah sekali, kedua-dua pihak Al-Qassam dan juga Zionis menyatakan this is not the end of the war. Awal dulu masa nak buat gencatan senjata sebelum 4 hari itu kan, mula-mula tu daripada habaq dah, yang ni bukan pengakhiran kepada perang ni. Sebab tu mereka tengah all out. Dan Alhamdulillah dekat ni kemenangan pastinya berpihak pada Islam secara total. Cuma masa sahaja yang menjadi kiraan dan juga timbangan untuk kita hadap dan hadam. Dan dalam waktu yang sama kita masih lagi perlu untuk meneruskan dengan doa dan dakwah serta derma kepada saudara kita di Palestin. Moga mereka bangkit kembali segar dan mereka bangkit untuk menyedarkan kita insya-Allah. Dan ingatlah selalu kematian para syuhada ini tidak menyakitkan, tetapi hakikatnya adalah membangkitkan. Baik. Sebab tu daripada setiap perjalanan keadaan dunia yang kita hadap pada hari ini, sebenarnya ia adalah satu circulation ataupun pusingan modal untuk dijadikan sebagai bekal kita hadap satu lagi waktu yang dinamakan sebagai kiamat. Walaupun dalam perincian yang tertentu kadang-kadang telinga kita ini biasa didengarkan dengan kalimah kita diambang akhir zaman, kita nak masuk akhir zaman. Perlu untuk dibutir betulkan dan dilurus laraskan betapa kita sebenarnya adalah umat akhir zaman. UAK, umat akhir, UAZ, umat akhir zaman. UAK Ustaz Abdullah Khairi promote pula kan. Ni UAZ, umat akhir zaman. Yang tu kita jangan kita duk tunggu nak masuk akhir zaman. Tak, kita dah masuk dah pun akhir zaman. Sebab ditandakan permulaannya dengan diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kita akan lalui satu zaman penaklukan semula Baitul Maqdis. Bergembiralah orang beriman. Nanti kita akan dapat balik Baitul Maqdis. Cuma ialah rempah ratus ingredient untuk dapatkan semula tu penuh dengan darah-darah para syuhada, letih-letih para pejuang, dan juga hentak emosi di hati kita untuk kita terus berdoa. Dan jangan pernah kalah sebelum berjuang. Jangan kita duduk dalam keadaan merasakan betapa ini adalah perjuangan yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia selagi mana kamu adalah orang yang memiliki kalimah la ilaha illallah. Tak ada sia-sia. Selama mana kita ada kalimah la ilaha illallah, kita adalah orang yang tidak sia-sia. Baik. Bagi menjernihkan tajuk pada malam ini yang telah ditaklifkan ke atas saya untuk dikongsikan dengan tuan-tuan, itulah apa yang kita nak perbincangkan antara figura yang bakal muncul dan bakal menyelesaikan setiap satu pertindihan kerisauan, kegelisahan umat Islam adalah apa yang disebutkan tentang bicara Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi. Ada juga menggelarkan dengan Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Bahkan di kalangan kita jarang disebutkan dengan panggilan Al-Mahdi Al-Muntazar kerana ia lebih banyak diklaim ataupun disebut-sebut oleh kelompok Syiah. Jadi bila kita pergi mengaji, ada guru kita sebut Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, maka ada mata yang mula tercangak, dah mula ada iris-iris mata yang terbeliak. Sebab dia sebut Al-Muntazar. Al-Muntazar ni Syiah yang sebut, padahal memang disebutkan juga dalam kaedah Ahlussunnah wal Jamaah Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Apa itu Al-Mahdi Al-Muntazar? Imam Mahdi yang ditunggu. Imam maksudnya ketua, Al-Mahdi yang diberikan petunjuk, Al-Muntazar adalah yang ditunggu-tunggu. Cuma cara tunggu kita dengan cara tunggu Syiah tak sama. Syiah punya tunggu, mereka pergi letak kuda dekat Sardak. Setakat rekod yang telah pun kita sempat untuk cari dan kita pernah jumpa dalam pelbagai sumber, disebutkan hampir lebih daripada 138 ekor kuda
yang dah diletakkan di lubang di sardap. Sebab Syiah mereka tunggu Imam Mahdi dalam keadaan mereka letakkan seekor kuda berwarna putih di pintu gua. Sebab bagi mereka Imam Hasan Al-Askari dialah Imam Al-Mahdi yang merupakan imamiyah yang ke-11, dan dia telah hilang, dan dia hilang tu masuk dalam lubang dekat sardap tu. Jadi mereka duk panggil dia setiap tahun. Dia ada upacara khusus mereka yang mereka nanti akan panggil, dan mereka akan tunggu dia dekat situ. Dan setiap kali mereka pergi, mereka akan letakkan kuda, dan kuda tu dibiak kat situ lah. Kuda yang berbulu putih, cantik lah, kuda besar. Kemudian bila sampai kuda tu dah tak larat, mereka ganti kuda lain. Duk ada berapa ratus ekor kuda lah mereka pergi letak kan. Bahkan di dalam penjara setakat tahun 2007 disebutkan 3,000 orang di kalangan orang-orang Iran yang klaim diri mereka adalah Al-Mahdi. Sebab tu dalam segmen kita juga tak kurang hebatnya, orang kita pun ada juga paling tidak pun dia punya situasi dia ada 3. Yang pertama mengaku Al-Mahdi, yang kedua mengakui Al-Mahdi, yang ketiga memperakukan Al-Mahdi. 3 benda ni. Sebab tu selalu kita sebut, kalau kata mengaku Al-Mahdi yang tu normal. Tuan-tuan pergilah ke hospital bahagia, ramai Al-Mahdi. Tuan-tuan pergilah dekat mana-mana tempat yang sedemikian, ada saja kita jumpa Al-Mahdi. Tapi yang agak sedikit rentau, yang agak sedikit orang kata apa, menggugupkan adalah bila ada orang yang memperakui. Yang tu yang bahaya kan. Yang benda ni juga perlu untuk kita tata riaskan kembali kepada masyarakat umat, supaya kita mengetahui akan kewujudan Al-Mahdi itu secara prolifik, secara tetap, secara tepat dan tetap. Moga-moga kita berada dalam kelompok yang boleh mencernakan pemahaman tersebut kepada anak cucu cicit kita, warisan kita. Moga mereka juga sekiranya kita tidak sempat, nanti akan disampaikan kepada keturunan generasi kita, legasi seterusnya. Disebutkan daripada satu kitab yang dikarang tulis oleh satu orang yang bernama Dr. Syaraf Mahmud Muhammad Al-Qudah. Dia menyatakan terdapat lebih 50 hadis berkenaan Al-Mahdi yang berstatus sahih, hasan dan daif yang diperkuatkan. Sebahagian daripadanya menyebut nama jelas nama beliau, dan sebahagian lagi menerangkan beberapa perkara tentang sifat-sifat Imam Al-Mahdi. Malangnya ramai daripada kalangan umat Islam memahami isu Al-Mahdi ini dengan kefahaman yang salah, kata Dr. Muhammad Al-Qudah. Dan disebutkan juga ada 36 hadis yang memperincikan tentang wujudnya Al-Mahdi, dan juga terdapat 11 athar daripada para sahabat. Kalau ikut daripada keseluruhan, ada hampir 366 hadis yang menceritakan tentang Al-Mahdi. Dan begitu juga disebutkan hampir 78 athar yang ada di kalangan para sahabat yang menceritakan tentang kewujudan Imam Al-Mahdi ini. Cuma di kalangan masyarakat kita mengalami satu pencernaan fahaman yang salah, iaitu ada di kalangan umat Islam yang mengingkari kedatangan Imam Al-Mahdi pada akhir zaman dengan menyangka semua hadis yang menyebut tentangnya adalah dhaif. Dan ini merupakan pandangan yang tidak tepat, kerana terdapat banyak riwayat yang memperkatakan tentang isu ini. Bahkan terdapat sebilangan daripada riwayat tersebut berstatus sahih. Oleh itu para ulama seperti Al-Mizzi, Ibnu Hajar As-Sakhawi, As-Suyuti, Asy-Syaukani dan Al-Kattani menyatakan bahawasanya hadis yang menyebut tentang Al-Mahdi telah mencapai tahap mutawatir. Maksudnya hadis itu disepakati oleh semua ulama hadis. Cuma ada sebahagian yang tidak menerima kewujudan Al-Mahdi, dan mereka juga berdalilkan dalil-dalil yang juga datangnya bersumberkan daripada Nabi SAW. Antara yang disebutkan adalah satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik yang menceritakan tidak adanya Mahdi melainkan Nabi Isa. Dan bila mana dilihat pada status hadis tersebut dikira sebagai hadis dhaif, kerana dalam kalangan periwayat hadis tersebut adanya satu orang yang digelar sebagai munkarul hadis. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Ibnu Hajar dia adalah majhul, periwayat yang tidak diketahui, tiba-tiba saja muncul, dan sebab tu status hadis itu adalah dhaif. Dan dalam waktu yang sama ada juga di kalangan masyarakat kita yang mengambil takrifan berkenaan dengan hadis tentang Imam Al-Mahdi ini sebagai dhaif dengan meletakkan timbangan akal
sebagai neraca untuk mengukur kira berkenaan dengan kedaifan hadis tersebut. Dengan hujah juga menyatakan bahawa beriman dengan kedatangan Al-Mahdi akan menjadikan umat Islam menyerah diri dan tidak bangun untuk berusaha, seperti mana mereka tidak berusaha untuk menyelamatkan Palestin. Macam kita sebut tadi, dia kata kalau dah Imam Al-Mahdi ada, kita tak ada buat apa, biarlah, nanti dia akan main dan dia akan settle down semua benda. Sedangkan sifat muqawamah, penentangan yang dilakukan oleh para pejuang saudara kita di Palestin adalah untuk memerdekakan Palestin yang telah dijajah sejak tahun 48 sampai ke hari ini. Dan sebab itu bagi orang yang memegang satu pahaman menyatakan tak apa nanti Imam Al-Mahdi main dia akan selamatkan semua, itu adalah satu pahaman yang begitu rapuh. Kerana apa? Kita masih lagi terikat pada perjuangan yang disebutkan para rangkaian liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maksudnya usaha kita untuk mempertahankan harta kita, maruah kita, nama kita, nyawa kita, itu juga termasuk dalam bab untuk menjadi orang yang soleh. Maka kena buat lah. Bukan kata kena tunggu Al-Mahdi mai baru settle. Dan kita kena dudukkan diri kita dalam memahami bahawasanya Al-Mahdi akan datang, Al-Mahdi akan tiba dalam keadaan menempuh perjalanan waktu dan zaman dia. Kalau selagi mana Al-Mahdi belum lagi muncul, selama itulah kita kena usaha untuk berterus-terusan melakukan kebaikan berpanjangan dan tidak dinoktahkan dengan begitu sahaja. Kemudian yang ketiga, di kalangan mereka juga ada kepercayaan Syiah Imamiyah yang menyatakan Al-Mahdi bersembunyi dalam gua di Samira sejak 1200 tahun yang lalu dan ia akan keluar satu masa nanti. Tiada keraguan bahawa Allah berkuasa dalam perkara ini, tetapi tidaklah semua perkara akan berlaku kerana Allah berkuasa menjadikannya. Bahkan perkara seperti ini perlu pada dalil yang menyokong, sedangkan tiada dalil yang menyatakan demikian. Yang daripada sebut dan daripada ulang tu tak ada dalil melainkan daripada kitab ni. Cuma yang lebih orang kata dia lebih menyesatkan adalah disebutkan dalam kitab-kitab Syiah berkenaan dengan kemunculan Al-Mahdi. Bila mana Al-Mahdi mula muncul daripada gua di Sardab tersebut, dia akan menaiki kuda terus akan menuju ke Madinah, dan di situ dia akan bangunkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan kemudian dia akan menghukum Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga dengan Sayyidina Umar, dia akan hidupkan Imam Al-Mahdi, mereka akan menghidupkan Sayyidina Umar, menghidupkan Sayyidina Abu Bakar, dan juga menghidupkan baginda Nabi SAW. Untuk Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar, Imam Mahdi versi Syiah akan hukum mereka. Yang ni dia pun punya pahaman. Sebab tu kita dudukkan diri kita untuk memahami konsep Imam Al-Mahdi ni. Jangan ambil pada naratif kelompok Syiah, kerana ia adalah satu benda yang terlalu jauh daripada kebenaran. Bahkan sampai ke hari ini pun mereka juga menyatakan bila Al-Mahdi keluar daripada lubang gua di Sardab, dia akan membawa bersama Al-Quran yang komplit. Quran yang ada pada hari ini tak komplit. 6,636 ayat itu adalah Quran yang tidak cukup jumlah dah. Yang cukup adalah 18,000 ayat. Makna kata 3 kali ganda Quran yang ada Allah ni, tebal. Tapi bila bertanding tilawah Quran, mereka menang. Kita pun pening, kan? Quran yang kita ada lah ni, mereka kata bukan Quran yang sebenar. Quran yang sebenar dibawa oleh Al-Mahdi, duduk dalam gua tersebut, nanti baru dia akan keluar bawa. Selama mana duk ada dalam tu, maka Al-Quran yang penuh ayatnya 18,000 tu tadi tidak mampu untuk dicapai gapai oleh mana-mana umat Islam. Melainkan nanti bila mai waktu keluarnya Al-Mahdi, barulah dia akan bawa. Masa tu baru nak pergi print Quran yang 18,000 ayat tu. Tera kita 6,000 lebih pun menerak, kan? Mereka pula kata boleh ada 18,000. Duk ada 3 kali ganda Quran yang duk ada lah ni. Lah pun duk ada 604 muka surat. Kali 3 bang. 6 kali 3 duk ada berapa dah kat situ. Sebab itu isu berkenaan dengan figura Al-Mahdi di kalangan kelompok Syiah ini adalah begitu jauh berbeza dengan apa yang ditandakan dan diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Sementara perkara yang dikatakan tentang Imam Mahdi versi Syiah hanya datang daripada kitab-kitab mereka saja, tanpa ada sandaran yang kukuh daripada jalur Nabi SAW. Kemudian yang keempat, ada sebagian orang Islam mendakwa bahawa dirinya adalah Al-Mahdi, dan dakwaan seperti ini berlaku berulang kali dalam sejarah umat Islam.
Tanah kita pun ada juga yang mengaku. Seluruh dunia pekat duk mengaku. Yang tak Islam pun mengaku juga. Dia mengaku dia rangkum semua. Ada yang cemui, dia kata bukan dia saja Al-Mahdi, dialah Nabi Isa, dialah Ya'juj Ma'juj, dialah DJ. Semua dia. Sampai orang tak ada nak kata apa dah. Memang semua dia. Dan kalau takat, macam saya beritahu, kalau takat dia mengaku, is okay. Yang masalah dia yang tolong mengakukan pula tu. Memperakui tu. Kan? Hak ni yang bahaya ni. Dia pun dimakan biskut jagung, beterau langsung lupa diri. Kan? Tapi dalam waktu yang sama, apa yang kita diingatkan oleh guru kita adalah bila sampai satu ketika akan ada orang yang memperakukan kelompok-kelompok ini dalam keadaan mereka adalah orang yang punya ilmu. Mereka ada benda yang dijadikan sebagai pegangan, tetapi disebabkan ujian Allah Ta'ala, maka pada ketika itu mereka juga terseliuh dan capik memahami nilai sebenar keimanan ataupun berusaha untuk memahami apa yang dikatakan sebagai akhir zaman itu. Kemudian yang kelima, ada juga yang menangguhkan gerak kerja Islam dan mendirikan daulah sehinggalah kemunculan Al-Mahdi. Sikap seperti ini adalah salah kerana Nas menerangkan bahawa Al-Mahdi tidak memulakan sesuatu daripada kosong. Bahkan Al-Mahdi datang untuk memimpin umat yang pada ketika itu sudah pun bersedia terlebih dahulu menantikan kemunculan Al-Mahdi. Antaranya yang kita sebutkan ada 4 perkara yang perlu untuk dilakukan sebelum ketika mana kita berusaha untuk mengelakkan diri pada fitnah Dajjal. Yang pertama adalah kita berusaha untuk membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Boleh baca doa tu setiap kali sebelum bagi salam. Yang kedua, perbanyakkan usaha untuk membaca suratul Kahfi ayat 1 sampai 110. Kalau mampu untuk dihafaz ingat, kalau tak mampu untuk hafaz ingat, cuma ambil 10 awal 10 akhir. Tak mampu juga 10 awal 10 akhir, ambil 10 yang terawal 1 sampai 10. Dan dibacakan suratul Fatihah seperti mana kamu membaca surah Al-Kahfi, dibaca seperti mana kamu membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya ingat ayat 5, ingat ayat 6, ingat ayat 7. Bila dibaca tebuk-tebuk kita boleh sambung. Kalau diminta untuk dimulakan pada ayat sekian-sekian juga kita boleh sebut. Dan itu yang disebutkan ulama, kata kita adalah orang yang bersiap siaga, berusaha untuk membaca Al-Kahfi demi menjadi orang yang menuruti perintah Nabi SAW, mengelakkan diri daripada fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga adalah akan tiba satu masa orang akan berlumba-lumba untuk berpindah ke Mekah dan Madinah. Akan sampai satu ketika orang akan mula bergerak, berkumpul di Mekah dan Madinah. Ada ulama mengatakan ini memang pastinya akan berlaku bila mana akan ada api yang menghalau umat Islam yang sudah pun berkumpul di satu tempat, dan kemudian mereka akan bergerak sampai ke Jazirah Arab. Itu satu. Yang kedua, kata ulama, ini berlaku sebelum kemunculan Dajjal, bila mana orang-orang yang diberikan faham, bahkan mendapat signal isyarat jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kelompok yang terpilih, Allah Ta'ala tentu tandakan mereka untuk bergerak daripada rumah mereka, tempat mereka, duduk di Mekah dan Madinah di waktu berlakunya kemunculan Dajjal. Ketiga-tiga benda tu, kalau kata kita boleh buat, sila. Tapi kalau kata tak boleh, ada yang keempat, iaitu yang keempat adalah bila mana dengar Dajjal muncul, falya'anhu, maka bersegeralah kamu untuk menjauhkan diri, usaha untuk meninggalkan, lari, tinggal terus, jangan duk talapi. Ni dengar Dajjal muncul di satu tempat, kita bawa telefon kita, duk pergi ambil gambar, nak buat konten FYP, hashtag FYP Indonesia, hashtag FYP viral. Jangan duk gagah, sebab orang yang duduk dalam keadaan mendekatkan diri kepada Dajjal, kata Nabi SAW, satu orang lelaki yang beriman pun, dia beriman, orang tahu kata amal soleh dia adalah orang yang soleh. Tapi kalau orang macam tu pun pergi jumpa Dajjal dalam keadaan punya wibawa dan juga integriti keimanan, jati diri keimanan yang mantap, bila dijumpa dengan Dajjal, fattabi'uh, kata Nabi, dia juga akan bersegera ikut Dajjal. Kerana apa? Kerana pada dirinya ada syubhah. Apa syubhahnya, kata ulama? Iaitulah merasa diri beriman. Merasa diri beriman adalah syubhah. Sebab tu antara penyakit akhir zaman adalah kita merasa diri kita sudah pun punya iman.
Ini adalah satu benda yang tidak wujud di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Kelompok-kelompok salafus salih tidak ada nilai sebegitu. Mereka tidak ada rasa satu kedudukan merasakan aku ni dah beriman dah ni. Dan tak ada. Yang mereka duk risau adalah aku ni munafik ke? Duk tanya setiap hari, munafik ke aku? Munafik ke aku? Sebab tu orang yang merasa diri yang beriman, walaupun dia adalah orang yang saleh, orang yang benar-benar melakukan ketaatan kepada Allah, jauh pada maksiat, tetapi sebab dia merasa dia beriman dan kerana resume itu, track record itu membuatkan dia berani untuk menemukan diri dia dengan Dajjal atau berhadapan dengan Dajjal, maka orang macam tu pun akan cepat-cepat mengikut Dajjal. Kemudian dalam satu lagi kalimah daripada Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, perbanyakkan selawat. Perbanyakkan selawat. Ada 4 yang disebutkan oleh Syekh Amir Jamaluddin dalam kitab Umur Umatil Islam wa Zulul Imam Mahdi alaihi salam, dan satu lagi disebutkan oleh Imam Syafi'i, iaitu dengan memperbanyakkan selawat. Sebab itu bila sebutkan tentang Al-Mahdi, ada 3 figura akhir zaman, iaitu Nabi Isa alaihi salam, yang keduanya adalah Dajjal, yang ketiganya adalah Imam Al-Mahdi. Pada ratio yang bergerak adalah yang pertama Imam Al-Mahdi, yang keduanya adalah Dajjal, yang ketiganya adalah Nabi Isa AS. Yang tu kronologi daripada turutan. Nombor 1 Imam Al-Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian barulah Nabi Isa. Lepas tu baru main Ya'juj Ma'juj kat belakang tu kan. Baik, bila sebut berkenaan dengan Imam Al-Mahdi, dia telah pun dilahirkan dan dia akan diislahkan. Bila sampai waktu tu dia diislahkan, maksudnya dia akan direnew oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kepada kepada Imam Al-Mahdi satu yang disebutkan sebagai taubat, dan juga satu lagi yang disebutkan dia berusaha untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa-dosanya, atas segala kemaksiatannya, dan kemudian dia juga akan diperbetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan memimpin umat Islam pada waktu itu. Dan segala daripada faktor karakter dia tu nanti kita akan bincangkan insya-Allah kalau kita sempat. Nak sebutkan Imam Al-Mahdi, dia pun tak tahu kata dia Al-Mahdi. Sebagai ulama pendapat, dia pun tak tahu kata dia Al-Mahdi. Manakala sebagian lagi mengatakan dia tahu dia Al-Mahdi pada rencana keturunan dia. Sebab dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan betapa Al-Mahdi ini akan lahir daripada keturunan Fatimah, sama ada Hasan ataupun Husain. Maka bila ditanya, ramai mengatakan dia jalur daripada Al-Hasani Al-Alawi Al-Fatimi, iaitu daripada keturunan Hasan, daripada jalur Alawi, keturunan daripada Sayyidina Hasan, dan juga anak kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kenapa diislahkan? Ulama syarah kenapa nak diislahkan? Diislahkan itu kerana ditandakan bahawasanya Al-Mahdi dia berada pada kedudukan yang biasa-biasa. Dia bukanlah satu ulama besar, dia bukanlah orang yang dikira sebagai alim, orang yang hebat-hebat, tidak. Dia biasa-biasanya. Cuma dia diislahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu malam, di waktu dia diminta untuk dibai'ah. Nah, sebab itu bila kita sebut yang kelima, umat sudah pun ada ketumbukan yang kuat dan sedang menanti kemunculan Al-Mahdi saja pada waktu itu. Dan kerana itu Imam Al-Mahdi melalui proses bai'ah. Dalam riwayat yang disebutkan dia dibai'ah oleh ratusan ulama datang daripada Syam dan Iraq, yang mana mereka telah pun berkumpul di Mekah pada waktu itu. Sebahagian ada di Madinah. Sebab nanti kita akan tengok perjalanan Al-Mahdi bagaimana ketika dikejar oleh tentera yang berkapasiti 300 orang, yang akhirnya mereka akan ditenggelamkan di satu tempat antara Mekah dan Madinah yang bernama Baida, dan di situlah tenggelam 299 orang tentera dan terselamat seorang ni sajalah yang terus mengejar Imam Al-Mahdi sampai ke Mekah. Imam Al-Mahdi masuk ke Mekah, melakukan tawaf qudum dalam keadaan menutup mukanya supaya tidak dinampakkan kepada orang lain yang mungkin kenal dia. Dan bila mana waktu yang sama, disebabkan pada waktu itu muncul tentera yang terselamat daripada penenggelaman tu, dan bila dia datang ke Mekah, maka orang tanya dekat dia, apa yang kamu cari, kamu datang dari mana? Maka dia ceritakan berkenaan dengan penenggelaman yang berlaku di Baidah. Bila dia dah habaq kata dia mai daripada Madinah mengejar Imam Al-Mahdi,
dan 299 lagi bala tentera yang lain telah ditenggelamkan di Baidah, maka ulama yang sedang berkumpul di Mekah sudah pun tahu orang yang baru masuk ke kawasan tawaf itu salah seorangnya mesti Al-Mahdi, dan mereka mencermati hadis Nabi SAW yang kata dia berusaha untuk menutup muka. Maka kalau buat tawaf qudum untuk kita mula sampai mana nak kena tutup, tapi dia ni duk puluh nak tutup, tak mau bagi nampak muka, dia takut orang tahu, maka dalam ramai-ramai itu nampaklah dia. Tapi jangan pula lepas ni pi buat umrah gatal-gatal pi buat tutup-tutup muka, starlight dia tak ada, tenggelam tak mana-mana, hampir tenggelam punca siapa kan. Yang ni zaman dia sebab ramai dah orang duk buat trik lagu tu kan, sampai tentera-tentera Arab Saudi pun dah tahu, dah cemuih dia tahu yang ni orang ke-72 ini buat perangai lagu ni kan. So sebab tu bila mai pada waktu tu, makna kata ulama sudah pun mencermati perkara tu dan mereka meneliti kemunculan Al-Mahdi, hanya tunggu masa untuk berbai'ah. Maka bila ditangkap, bukan ditangkap lah, bila dipegang dan disebutkan dalam hadis Nabi dengan kalimah karaha, dalam keadaan dia tak mau, dia benci untuk dibai'ah, tak suka untuk dibai'ah, maka dia minta untuk bagi dekat dia satu tempoh waktu, dan akhirnya dalam satu malam fayuslihuhullah, Allah Ta'ala telah mengislahkan Imam Al-Mahdi, dan kemudian dia keluar menjadi satu orang yang mampu untuk mengemudi ketumbukan umat Islam pada waktu itu dan terus menyelesaikan misi-misi yang ada. Yang tu antara fast track yang kita sebutkan, fast forward lah cerita dia. Baik, nasab Al-Mahdi yang disebutkan an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Al-Mahdi berasal dari susur galurku, daripada keturunan Fatimah. Jadi kalau kata kita ni tak ada keturunan Ahlul Bait, tak payahlah, mimpi pun janganlah ya. Tolong gugurkan diri, tak payah kita duk tunggu kat situ, memang tak ada pun. Kalau kita bukan keturunan daripada Ahlul Bait, tak termasuk Al-Mahdi. Sebab tu kadang-kadang kita kena cek juga bila ada orang yang mengaku-ngaku ataupun ada orang beritahu dekat kita dia kenal satu orang yang memang Al-Mahdi dan sebagainya. Nombor satu nak cek adalah adakah dia daripada keturunan Nabi SAW. Nak kenal mudah keturunan Nabi, kita boleh cek dengan Rabitah Alawiyah, satu susunan jadual lengkap semua orang yang ada susur galur keturunan sampai kepada Nabi SAW. Ada satu badan yang mengawal selia setiap kelahiran kematian di kalangan Ahlul Bait sejak daripada awal sampailah terkini. Mereka ada yang boleh cek dengan mereka. Dan bagi kita yang mudahnya, kita tengok keturunan yang ada Syed dengan Syarifah kan, keturunan Syed. Tengok juga Syed dia ada Syed mana, tengok laqab dia, ada Al-Idrisi ke, ada As-Sagaf ke, ada Naufal ke, ada keturunan-keturunan yang jalurnya sampai kepada Nabi Al-Hashimi dan sebagainya. Ya, yang tu mungkin akan ada jalur yang tepat kepada Nabi SAW. Sebab Syed pun banyak juga, ada yang Syed betul, ada yang Syed income. Yang risau Syed income ni lah kan. Dia kata siapa nak projek wakaf Quran dekat Mekah ke apa, tanya hang sama apa, dia kata nama dia Syed sekian, rupanya nama dia penuh Syed income bin pendapatan. Itu lebih rebah lah kan. Sebab tu kena jaga. Tak bukan nak ni cuma ada orang ambil kesempatan atas kesempitan pada hari ini. Sebab tu kena tengok pada keturunan Nabi SAW. Bila Nabi sebut, kata ulama, Al-Mahdi min itrati, ini juga adalah khabar gembira kepada kita, iaitu keturunan Nabi SAW akan dijaga legasinya daripada Nabi SAW sampailah kepada munculnya hari kiamat, sampai kepada Al-Mahdi. Makna kata tak terputus benda tu. Walaupun ada usaha yang nak memutuskan nasab Nabi SAW pada beberapa fasa perjalanan kehidupan manusia sejak daripada dulu, namun begitu Allah jualah yang telah menentukan betapa yang menjaga keturunan Nabi SAW adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah usaha daripada makhluk. Kemudian yang kedua, nama Imam Al-Mahdi an Abdullah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tazhabu ad-dunya hatta yamlika al-arab rajulun min ahli al-bait yuwati'u ismuhu ismi. Daripada Abdullah radhiyallahu an, dinyatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia ini tidak akan lenyap sehingga bangsa Arab dikuasai oleh seorang lelaki
daripada ahli baitku namanya sama seperti namaku. Hadis ini diriwayatkan daripada Sunan At-Tirmizi dalam jami'nya, dan At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis hasan sahih, dan disahihkan juga oleh Ahmad Syakir dan hasan oleh Albani. Dan disebutkan Nabi SAW dari riwayat yang lain pula, wasmu abihi ismu abi, nama bapaknya seperti nama bapakku, diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud dalam Kitabul Mahdi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Ahmad Syakir dan hasan oleh Al-Albani. Dan disebabkan nama Nabi SAW, kita sendiri maklum nama Nabi adalah Muhammad bin Abdullah, kan? Yang tu yang kita maklum, Muhammad bin Abdullah. Nama Nabi juga ada nama lain, Ahmad juga nama Nabi. Ada lagi nama-nama yang lain, Abul Qasim, ada dekat situ Yasin, ada dekat tu Taha. Gelar panggil Nabi Sahibul Liwa, Sahibul Buraq, banyak nama Nabi, Imam Al-Muttaqin, Imam Al-Mursalin. Tetapi bila dinyatakan bahawasanya nama Nabi pada kalam untuk Imam Al-Mahdi ini merujuk kepada Muhammad bin Abdullah, ada orang yang menyatakan dalam riwayat ini disebutkan Muhammad bin Abdillah. Maka dia kata mana satu ni, Abdullah ke Abdillah? Melainkan kata ulama, betapa Muhammad bin Abdullah dan Abdillah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Mahdi nama dia adalah Muhammad bin Abdullah. Jadi yang nama dia Syakir, Karim, kan? Yang nama dia apa nama? Papa Zola ke apa ke, balik awal. Yang ni memang clear Muhammad bin Abdullah. Hafifi balik awal. Tak ada kena-mengena. Kan, sebab kita bukan itu, bukan mereka, bukan yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Cuma bila Al-Mahdi ini muncul, dia akan menjadi penguasa kepada orang Arab keseluruhan, orang Arab yang telah berbai'ah kepadanya, dan orang Arab yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Dan sebab itu juga kata Imam Al-Ghazali, antara orang yang aku elakkan untuk buat naya, maksud dia aku tak suka untuk berbuat penganiayaan kepada orang, terutamanya kalau orang tu adalah orang yang memiliki nama Muhammad bin Abdullah. Dia takut kalau dia buat naya tu, ataupun dia bagi orang tu terhentak hati, ataupun dia bagi orang tu sakit hati, dan orang yang bagi sakit hati tu nama dia Muhammad bin Abdullah. Takut pasal apa? Bila-bila masa kata Imam Al-Ghazali, Imam Al-Mahdi akan muncul. Takut orang yang dia bagi sakit hati tu adalah Imam Al-Mahdi. Nanti bila dia dibai'ah, dia taram ke apa kan, buta kata tak boleh kan. Jadi dia kata, Imam Ghazali beritahu, kamu kena berlembut hati dengan orang yang ada nama Muhammad bin Abdullah. Yang tu sebab tu juga bila sebut kata Muhammad bin Abdullah ni, nama yang begitu dekat dengan Nabi SAW ada pada Imam Al-Mahdi itu. Ada sebagian ulama juga menyatakan kalau diambil daripada hadis yang pertama, iaitu yuwati usmuhu ismi, bermaksud nama dia sama dengan nama Nabi ya, tapi tak ada pun nama bapa. Tetapi dalam riwayat disebutkan oleh Sunan Abu Daud, abihi ismu abi, bila mana sebut nama bapa dia pun sama macam nama bapa aku, maka dekat situ komplit Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada orang beritahu dekat kita, dia kata tak, nama dia Muhammad saja, tak semestinya bin Abdullah, maksudnya dia ambil daripada Sunan Tirmizi. Kalau dia ambil Sunan Abu Daud, maka dia akan lengkap nampak Muhammad bin Abdullah. Yang tu sajalah, jangan kita duk jadi poin untuk berkeling. Baik, kemudian Abi Hurairah radhiyallahu an qala law lam yabqa min ad-dunya illa yawm la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yaliya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kalaulah dunia ini hanya berbaki satu hari, nescaya Allah akan panjangkan hari tersebut sehinggalah dia muncul. Ini adalah athar daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyatakan bahawasanya satu penegasan bahawa Al-Mahdi pasti akan muncul. Sebelum apa? Sebelum berlakunya hari kiamat. Sebelum berlaku hari kiamat, dia pasti akan muncul. Dan kita tak tahu bila kiamat. Mungkin Jumaat ni. Kan mungkin Jumaat ni. Sebab yang kita tahu cuma Jumaat ya. Ada juga yang duk sebut kata tahun depan 2024. Antara benda yang dihebokkan di seluruh alam dunia. Yang ini juga benda yang penting untuk kita sebutkanlah sedikit sahaja. Klaim berkenaan dengan tahun 2024 secara totalnya banyak dibawa oleh naratif Yahudi. Sebab Yahudi sendiri yang menandakan tahun 2024 adalah tahun kehancuran mereka atas kitab yang mereka sendiri tulis, dan mereka ketak atas benda mereka tulis.
Tuan-tuan faham tak? Sebab kalau kita tengok daripada timeline kitab Taurat, setidaknya ketika mana Nabi Uzair dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekitar 564 sebelum Masih, kemudian dihidupkan kembali pada 464 sebelum Masih, sebab dia mati 100 tahun. Apa nama? Nabi Uzair. Ketika itulah muncul kembali kitab Taurat. Itu pun selepas 40 tahun. Maksud dia selepas 464 tahun sebelum Masih, dia kena tolak sebab sebelum Masih ni dia mengundur. Boleh faham? 1000 sebelum Masih dia lebih jauh, 500 sebelum Masih dia lebih dekat, 400 sebelum Masih dia lebih dekat. Jadi 464 Nabi Uzair dihidupkan kalau ikut dalam satu kajian. Kemudian 40 tahun lepas pada tu barulah kitab Taurat dibukukan daripada jalur yang diambil daripada Nabi Uzair. Sebelum tu pergi mana? Rom dah pun hancurkan, bakar semua kitab-kitab Taurat ni ada. Yang ada daripada zaman Nabi Musa tu semua dah dilingkupkan. Sebab tu antara benda yang menjadi bualan ramai berkenaan dengan kitab Taurat dan sebagainya yang disebutkan oleh Yahudi Zionis ini, antaranya adalah mereka nak mendapatkan luh-luh ataupun suhuf-suhuf yang ada di bawah batu yang terangkat dalam kubah Sakra dan sebagainya. Ada yang mengatakan masih lagi tersimpan King Solomon, Temple of King Solomon yang berada di bawah Masjidil Aqsa, sedangkan benda tu tak wujud pun. Satu saja tempat yang lepas duduk Kuwait tak dapat adalah Masjidil Aqsa yang lepas tak boleh Kuwait ni. Yang lain semua tempat lepas dah Kuwait lah. Kuwait keliling lah. Lepas Kuwait lepas claim yang tu depa. Lepas Kuwait lepas claim yang tu depa. Sedangkan depa ni adalah bangsa paling claim di dunia. Termasuklah bendera Israel tu kan. Bendera tu pun lepa claim kata bendera depa. Padahal bendera tu, lambang bintang tu, kalau tengok dalam naratif Kristian ialah Star of David, bintang Nabi Daud. Tapi untuk orang Islam dia ada satu lagi payungan komplimen, respect yang lebih luas nuansanya, iaitu yang pertama kita akan jumpa penaklukan Baitul Maqdis ketika mana ditakluk oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi bila mana dia menakluk kembali Konstantinopel yang pada ketika itu digelar sebagai Alia Capitolina oleh kelompok Kristian. Maka bila dia dapat balik Baitul Maqdis, Salahuddin Al-Ayyubi telah membina mimbar untuk khutbah tu. Mimbar tahu kan? Dan di tiang-tiang mimbar tu, dinding-dinding mimbar tu diukir bintang 6. Bintang 6 tu diukir. Dan bintang 6 tu merujuk kepada simbolik bangsa Arab terawal yang duduk di Palestin sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS ketika bergerak daripada Ur, satu tempat di kawasan Mesopotamia di Iraq, dan ketika mana dia sampai, bangsa ni dah ada dekat situ, iaitulah bangsa Kanaan. Orang Arab Kanaan, mereka disimbolikkan dengan lambang bintang 6. Memang lepa lambang tu. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi untuk menunjukkan komplimen, penghargaan, respect kepada orang asal di Palestin, maka dia bubuh di mimbar itu lambang bintang 6. Tak cukup dengan itu, ketika mana Kesultanan Uthmaniyah, ada satu orang ketua armada tentera laut kerajaan Islam Uthmaniyah pada waktu itu, namanya Khairuddin Barbosa. Tuan-tuan pernah dengar nama ni? Captain Barbosa, Pirate of the Caribbean. Pernah tengok? Pernah tengok ni? Bagus sini, alhamdulillah. Lepas jenis hak janggut serba sotong, dia buat janggut sotong tu kan, Barbosa nama dia. Dia adalah orang Islam, Khairuddin Barbosa ni, dan dia telah pun meletakkan panji di setiap tiang layar kapal-kapal yang ada di bawah ketumbukan tentera laut Kesultanan Islam Uthmaniyah, dan panji itu ditandakan dengan lambang bintang 6, lambang Arab Kanaan. Namun setelah daripada tahun 1865, ketika mana Theodore Herzl memperkenalkan satu lambang baru untuk Israel, ketika mana diasak oleh wakil-wakil yang berkumpul di Bukit Zion ketika mana membincangkan untuk mewujudkan Israel Raya, Jewish State yang ditulis oleh beliau, maka ketika itu ditanya apakah bendera yang menjadi lambang negara Israel yang nak dibina itu. Maka secara spontan dia telah melukiskan bintang 6. Ni tahun 1865 baru buat bintang 6. Kemudian dia buat 2 garis atas dan bawah. 2 garis atas dan bawah tu merujuk kepada sungai Nil dan juga sungai Furat. 6 bintang di tengah itu merujuk kepada 6 buah negara yang bakal ditakluki untuk dijadikan sebagai Israel Syama'an,
iaitu negara Israel Raya. Apakah 6 negara tersebut? Iaitu yang pertama adalah Palestin, yang keduanya adalah Syria, yang ketiganya adalah Jordan, keempatnya adalah Lebanon, kelimanya adalah Mesir, dan yang keenam adalah sebahagian daripada Iraq. Kalau tengok balik dalam komposisi terbaru yang kita dapati daripada setiap jurnal dan artikel yang ditulis oleh kelompok Zionis ini, mereka bukan sekadar nak kepada 6 negara itu sahaja, mereka juga nak melebar luaskan sampai ke Afrika, termasuklah Algeria di kawasan sebelah barat kepada Mesir pun mereka nak ambil, termasuk di sebahagian kawasan utara Saudi. Maksudnya Saudi jaga Mekah dengan Madinah, atas pada Madinah tu pun mereka nak ambil juga, nak jadikan dia sebagai negara Israel Raya. Yang ni yang mereka muatkan pada ucapan Netanyahu ketika mana diunggah. Cuma masa tu dia letak lambang map Palestin lagi lah, Palestin punya lambang map peta tu ada lagi, tapi dia cuma habaq the new Middle East. Hak tu yang kita perlu untuk fahamkan. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan klaim ni, maka Yahudi adalah kelompok yang paling suka klaim lah, semua benda klaim. Dan bukan takat dia lah, orang yang ada nilai kolonialisme, penjajahan, penjarahan, invader, penjajah ni masuk ke klaim. Sama jugalah di tanah kita boleh pun klaim juga. Tempat-tempat kita dah tak ada dah nama kan, mereka bubuh nama mereka, kita pun ikutlah panggil juga. Sedangkan ada beberapa tempat yang telah pun dikembalikan nama-nama yang seperti mana kita sebut, Bukit Sempol kepada Bukit Melaka 3 Mac 2022 sudah pun dapat balik guna nama Bukit Melaka. Jesselton dah tahun 86 kalau tak silap. Begitu juga Kelana Jaya, dulunya adalah seaport, Pelabuhan Kelang kan, dulu nama dia apa dia, Port Sydenham. Port Sydenham. Lepas tu Kuala Sepetang, Port Well kan, Port Well. Yang kita ada airport B, yang kita ada airport lah. Sebab tu bila sebut kata benda tu, ya memang sikap dan sifat penjajahan, mereka suka untuk bunuh kita punya jati diri dan buat mereka punya sembahan supaya kita mengulang-ulang sebut. Sedangkan daripada fasa dan juga sisi sejarah tidak ada langsung kaitan dengan mereka, tapi pasal mereka ni bangsa klaim, maka itulah yang berlaku. Baik, sebab itu bila disebutkan tentang apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya dunia ini pasti akan sampai juga pada waktu kemunculan Imam Al-Mahdi, selagi mana belum lagi berlaku kiamat. Dan Al-Mahdi juga adalah khalifah, dia bukanlah seorang raja, dia bukan keturunan raja, dia cuma jadi satu orang yang diangkat sebagai khalifah. Dan kepimpinan bermula dengan sistem Khalifah Ar-Rashidah, kemudian bertukar kepada sistem beraja, monarki yang ada zaman pemerintahan Umayyah. Kemudian sampai pada satu masa golongan yang kuat memerintah dan menabalkan diri sebagai raja. Dan hal ini mengingatkan juga pada kita situasi yang berlaku di negara Arab ketika berlakunya rampasan kuasa oleh tentera, dan selepas itu sistem Khalifah Ar-Rashidin pasti akan kembali tertegak. Jumhur ulama berpendapat tempoh dimaksudkan adalah ketika Al-Mahdi. 4 fasa yang terawal telah pun kita lalui, cuma tinggal satu lagi fasa, iaitulah fasa pentadbiran dan juga penaklukan yang bakal dilakukan oleh Imam Al-Mahdi. Dan waktu tu wallahu taala alam. Sebab tu kita kena continue untuk react pada nilai amal soleh, perbanyakkan sungguh-sungguh. Kalau jalan sedekahnya banyakkan, Quran banyakkan, solat banyakkan, sebab nanti dia akan mai dalam keadaan kita juga dalam waktu yang sama menyampaikan dakwah maklumat kepada anak-anak kita tentang bakal munculnya Al-Mahdi ini. Baik, kemudian sifat Al-Mahdi daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-mahdi minni ajla al-jabha aqna al-anaf yamla'u al-ard qistan wa adlan kama muliat jawran wa dhulman yamliku 7 sinin. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mahdi minni, al-mahdi itu daripada keturunanku, ajlal jabha, dahinya lebar. Jangan duk pegang dahi kita, tak ada kena-mengena. Ni Imam Al-Mahdi. Kemudian hidungnya mancung, aqnal anfi, iaitu hidung dia mancung. Kita kalau pakai spek sat-sat duk tolak pakai spek lambat lah, balik awal bang. Bukan ni, hak jenis hidung pelepah nyok tak payah, hidung jambu ayak tak payah. Hak ni hidung yang terletak, boleh letak spek tadi tak jatuh 4 hari. Mandi bergoncang betul-betul itu. Kita angguk turun bawah. Kan?
Tanya bukan pasal hidung Ustaz, pasal hidung saya ni ada minyak, jerawat banyak, pasal tu dia turun, ambil lah kat hang. Tapi nak abang kata kat situ dia bukan orang yang ada genealogi ataupun anatomi badan daripada keturunan belah-belah kita lah. Sebab tu ada ulama buat kajian dia, adakah dia dah asimilasi dengan bangsa lain dan sebagainya. Sebagian besar ulama mengatakan tidak, dia itrah tu terjaga, dia ambil juga kawalan dan juga kawanan perkahwinan daripada keturunan sampai Al-Mahdi ni daripada jalur yang sama, daripada keturunan Arab juga. Sebab nak yang katakan jaga tu min itrati, maksudnya complete set, memang mai daripada keturunan-keturunan Nabi SAW. Dan disebutkan juga yamla'ul ard qistan wa adlan, dan dia akan menyebarkan keadilan di muka bumi seperti mana bumi dahulunya kama mu'ilat jawran wa zulman, dipenuhi dengan dikuasai kejahatan dan kezaliman. Yamliku sab'a sinin, dan dia akan berkuasa selama 7 tahun. Riwayat daripada Abu Daud dalam Kitabul Mahdi, nilai hasan oleh Ibnu Hajar dan sahih oleh Ahmad Syakir. Maksudnya karakter Imam Al-Mahdi begitu. Dia punya dahinya lebar, hidungnya mancung, dia punya kulit tidaklah seperti Nabi, bahkan dia punya keadaan tingginya tidaklah tinggi sangat, dia tak adalah rendah sangat. Tapi janganlah duk ukur kira rendah dekat mana, tinggi terang mana, sebab dia standard yang bukan standard lah. Maksud dia bukanlah terlalu tinggi dan tidaklah terlalu rendah. Dan Al-Mahdi antara lain disebutkan juga dia bercakap Arab. Memang dia orang Arab kan, IC Madinah, maka takkan dia tak ni, dia memang cakap Arab lah. Ada orang mengaku dia kata dia Al-Mahdi, bila tanya cakap apa ni, boleh cakap Arab, dia tak boleh. Cuba cakap Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, itu Fatihah, aku stalaik dia orang tahu kan. Fatihah memanglah Arab, tapi itu surah memang orang Islam semua apa. Yang ni cakap Arab. Dan Arab Al-Mahdi ni dalam satu riwayat disebutkan dia tidak boleh menyebut huruf Ra. Ra dia tu ada pelat sikit, tapi tak dinyatakanlah Ra macam mana yang disebut. Adakah tak sebut dengan kaedah takrirnya ataupun tafkhimnya dan sebagainya, wallahu taala alam. Cuma bila dia sebut Ra dia tu ada something special dekat Ra dia tu yang membezakan dia dengan orang lain. Sama macam mana Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat dia adalah orang yang azan. Imam Sayyidina Bilal bin Rabah ni dia adalah orang yang azan untuk Nabi SAW. Nabi suruh dia azan, dan bila dia azan tu pada kalimah syahadah, dia tak boleh sebut shin. Shin dia tu jadi sin. Dia punya sifat shin tu tadi, dia tidaklah sejelas shin yang kita sebut. Kerana apa? Kerana dia bukanlah orang Arab yang pure, katanya dalam catatan. Sebab tu Al-Mahdi dia boleh cakap Arab, dan dia memang orang Arab, dan dia cuma ada sebutan Ra tu tadi. Sebagai ulama kata tak semestinya Arab pun betul. Cuma yang kita nak abang kata ni, dia adalah orang yang mungkin bukan Arab yang turunan yang Arab tu, tetapi dia adalah orang yang ada di circle orang-orang Arab, sebab tu dia boleh bercakap Arab. Baik. Begitu juga dengan Al-Mahdi, merupakan keturunan Ahlul Bait Nabi SAW, dan antara cirinya adalah rambutnya lebat, hidungnya mancung dan sedikit benjol di tengah serta halus di hujung. Yang dekat sini ni dia timbul lagi, dia naik timbul sikit. Dah tengok kan? Jenis hidung dia mancung, di sini dia naik, lepas tu hujung dia tirui. Dia bukan hujung hidung dia besar, dia kecil hujung hidung dia. Dan sebagaimana diketahui kezaliman akan memenuhi bumi sebelum kemunculannya. Maksudnya yang kita duk nampak lah ni, kezaliman yang begitu dahsyat ni, belum lagi dahsyat lagi, akan mai lagi satu zaman yang lebih dahsyat. Wallahu taala alam, wal'iyadzubillah. Kita tak tahu zaman tu macam mana. Terghala ni pun kita dah nampak, tak tahu perkataan apa yang kita nak sebut, tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi kebinatangan. Bahkan syaitan sendiri pun duduk dalam keadaan, kalau kita nak letak bandingkan dengan pokok Zioni ni, rasa mereka lebih syaitan daripada syaitan. Kalau kata dengan Fir'aun bunuh anak lelaki, mereka tak kira jantina. Fir'aun kan dia bunuh anak lelaki kan, yudzabihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum, dia bunuh anak lelaki dan membiarkan hidup anak perempuan. Ni dahlah bunuh anak lelaki, anak perempuan pun dibunuh, tak keluar lagi pun dibunuh. Kemarin dulu satu ibu yang 9 bulan syahid bersama dengan anak dalam kandungan. Begitu juga dengan yang ibu sudah pun meninggal dunia, diusahakan untuk
dioperate ibunya tadi untuk mengeluarkan bayi. 2 hari saja sempat hidup masa perang pertama Tufanul Aqsa. Lepas tu syahid kerana incubator dah pun dihentikan bekalan elektrik. Ni sampai tahu tu. Sebab tu saya beritahu di awal tadi memang mereka nak bunuh satu keturunan tu demi satu keturunan. Dan memang mereka nak claim. Cuma bila mereka abang kata ni adalah the promised land, itu adalah satu benda yang rapuh kerana diambil daripada kitab yang telah boleh ubah. Sebab tu saya sebut tadi yang ada daripada Nabi Uzair. Bila mai dekat puak-puak Yahudi ni, kita kena ingat kita punya penanda aras, iaitu surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ni Allah Ta'ala mention berkenaan dengan khairul bariyah dan juga syarrul bariyah. Bila sebut kata khairul bariyah, jazaul azam, mereka akan dapat balasan yang begitu hebat. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu balasan bagi orang yang duduk dalam kelompok khairul bariyah. Tetapi berbeza dengan satu kelompok yang Allah Ta'ala gelarkan, yang Allah Ta'ala bundarkan sebagai kelompok syarrul bariyah. Siapakah syarrul bariyah? Mereka adalah orang yang terkutuk, orang yang paling dilaknati, orang yang tidak mendapat kebaikan sepanjang kehidupan dan juga kematian, bahkan di akhirat. Mereka ini adalah orang yang dijanjikan dan diganjarkan dengan nikmat azab neraka, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Siapa golongan ini? Maka ulama cerakinkan betapa salah satu daripada kelompok ini adalah mereka yang mengubah-ubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, kitab yang mereka katakan sebagai kitab yang benar adalah kitab yang sudah pun diubah dan dikorupsionkan oleh mereka. Lepas dah alter, lepas dah adjust. Dan sebab tu saya beritahu, isu 2024 depa sendiri tulis, depa sendiri ketak. Lepa yang ubah, lepa pula yang jadi gelisah. Lepa lah duk bawakan ngauman rangkuman kekusutan bagi masyarakat dunia untuk fikir 2024 adalah tahun kehancuran semua. Padahal depa punya target tahun depan tu depa lah melingkup. Bukan kena mengenal kita. Kita melingkup bila pun. Orang beriman ni dia tak ada masalah. Kiamat pi Jumaat ni pun, kiamat pi lah minggu depan pun. Sebab kita diberikan satu penanda aras yang begitu menggembirakan selama mana kamu beramal soleh. Kerja kita adalah memperbanyakkan amal dan jangan pernah takut dengan kematian. Kerana itu kata Syekh Amin Jamaluddin dalam kitab Umrul Umatil Islam, dia kata walaupun fitnah dajjal bahaya, datangnya kemunculan fenomena alam yang begitu dahsyat juga berbahaya, kita menggelisah dalam usaha untuk mengamati setiap peristiwa yang bakal berlaku. Tetapi dia sebut, jangan kamu lupa Allah itu lebih hebat daripada segala benda ni. Boleh faham tak? Jangan tengok pada ujian, tapi tengok kepada siapa yang beri ujian. Kalau kata kita tengok benda ni dan kita ingat siapa yang bagi, maka dia akan meredamkan, dia akan menenggelamkan rasa gelisah kita. Masalahnya kita duk tengok macam tahun depan mereka kata ada solar storm. Dulu tak pernah dengar pun. Pernah dengar solar storm? Pernah dengar solar storm? Tak pernah dengar. Lepas abang kata akan berlaku kegelapan 17 hari tahun depan. Habis lah kita. Sampai ke tahap ada yang satu tu beritahu pokok tak boleh melakukan proses fotosintesis. Kita tak ada oksigen tuan-tuan. Kena pakai dah helmet tu. Pakat pergi beli dah botol jual oksigen tu. Saya pun ingat cadang kalau kita boleh keluar satu produk. Hai Kemal, bubuh tu oksigen. Oksigen cemer. Satu botol RM20. Spray tak ada apa pun, ada oksigen . Kalau kita boleh simpan lah. Saya beritahu kalau daripada beli tu beli Petronas 14 kilo. Boleh tahan lama sikit. Hak hijau tu kan. Tapi dia keluar api lah tu. Sebab tu bila sebut kata benda ni dia pun fikir sampai tahu tu nanti bumi akan bergelap. Ya, dalam lipatan sejarah 1859 pernah berlaku. Yang disebutkan sebagai julangan suar ataupun flare ataupun solar storm. Dia ada dua, satu wind solar, satu lagi satu solar wind, keduanya adalah solar storm. Okey. Kalau solar storm ni dia ribut. Yang tadi tu wind, angin biasalah. Kita pun ada angin dengan ribut. Cuma angin dengan ribut kita di bumi ni tak sama dengan matahari. Sebab matahari ni dia main dengan bahang, dia main dengan haba. Alhamdulillah bumi ni Allah Ta'ala cipta dengan ada arus medan magnetik yang ada di kawasan luar daripada atmosfera yang berkemampuan untuk menyerap dan juga divert segala hentaman baik haba dan sebagainya untuk masuk ke dalam atmosfera bumi. Baik. Jangan duk tulis buat pening . Saya pun pening lah ni, kan? So bila dia main dekat kita, flare dia tu, dia julangan dia tu, haba dia tu dia akan main lah. Kita akan rasa lah dia punya tahap panas tu lebih sikit. Bukan tak pernah rasa, dulu pernah dah dalam 2 tahun lepas.
Tak silap saya masa PKP ataupun sebelum PKP, apa nama, di Australia, masuk kerja pagi pukul 8, depa letak daging dekat dashboard depan tu. Masuk kerja pukul 1 tengah hari keluar, boleh makan dah daging tu, masak dah. Di Arab juga pen tak boleh letak dekat depan tu, melengkung. Letak pen tak boleh guna lah, pasal dia jadi macam terbakar, terlalu panas bahang. Yang tu pun dah berlaku dan telah pun disebutkan tentang solar storm tu. Cuma untuk 2024 ni dia kata lebih hebat, lebih berat. Dan bila sebut kata benda tu, kalaulah selain daripada bahang tu berlaku, ada lagi tak kesan maksima dah? Ada kesan maksima. Contoh 1859, bila solar storm mai hentam bumi, kesan dia tu yang sedikit itu pun telah menyebabkan mesin telegraf terbakar. Saya tak ada mesin telegraf tuan-tuan dan tu 1859. Siapa hidup masa tu? Tak ada kan? Tapi masa tu ada mesin telegraf, mesin tu terbakar. Jadi yang terbaru pun dekat dengan kita adalah kurang lebih tahun 76 tahun sebelum ni, iaitu tahun 72 kalau tak silap saya lah. Masa tu barang elektronik semua terbakar sebab lebihan beban daripada bahang dan juga haba yang didatangkan oleh solar storm tu, menyebabkan bumi bertindak untuk memberi reaksi lebihan arus elektrik kepada setiap bahan elektronik. Dan masa tu tahun 72 ada banyak barang yang terbakar, rosak, short circuit dan sebagainya. Dan sebab tu bila sebut kata solar storm yang akan berlaku nanti ni, maka ia juga mungkin duduk dalam naratif timbang yang sama, iaitu mungkin akan berlaku kerosakan. Yang pertama, pada sistem telekomunikasi kita tak ada dah mampu untuk mendapatkan maklumat daripada luar, sebab satelit duduk di mana? Satelit duduk di dalam kampung kita ke duduk dekat angkasa? Duduk kat sana kan. Bila duduk di kawasan luar pada atmosfera, lebih pada ionosfera, maka depa ni lah yang akan terkena hantaman tu dulu. Dan dekat situlah akan ada defect dan efek kepada sistem telekomunikasi dunia keseluruhan. Termasuk juga dekat situ bila disebutkan tentang kegelapan, ya mungkin gelap sebab kita banyak guna elektrik waktu law ni untuk menyalakan lampu. Sini ada malam-malam tidur berpelita. Kalau ada pun nanti Ustaz Jafri tiup orang lah, cari pasal semua. Kan tak ada kan? Jadi bila main waktu tu, berkemungkinan barang elektronik termasuklah lampu kipas semua ni akan ada kesan kerosakan. Wallah ta'ala alam. Dan sebabkan mungkin itulah kegelapan. Cumanya bila datang siang, matahari tetap terbit. Ni sampai 17 hari langsung agak-agak kita pun kan. 17 hari dia bergelap. Pokok tak boleh fotosintesis. Dan benda tu menambah kegelisahan. Kita duk fikir, macam mana ni? Pakat beli dah Maggi simpan. Beli dah makanan untuk prepping. Sebab nanti mai zaman tu kita tak boleh nak buat apa. Sedangkan Nabi bagi tahu balik dekat kita, makanan orang beriman di waktu datangnya kemarau yang muncul di waktu kemunculan Dajjal nanti adalah zikir. Jadi macam mana kita nak sampai tahap tu? Kita kena belajar zikir lah. Belajarlah zikir. Tak kira lah zikir apa yang kita boleh padukan dan kita boleh puncakkan. Ada orang pada jalur selawat, banyakkan selawat. Istighfar, banyakkan istighfar. Banyakkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kalau tak ada pun hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Paling tidak pun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ataupun Allah sebutkan. Boleh banyak benda-benda yang kita jadikan sebagai makanan zikir kita, kerana nanti di waktu itu Allah janjikan melalui kalam Nabi, orang yang mengucapkan zikir dia akan beroleh kenyang. Boleh faham tak? Jangan fikir dengan akal lo ni, zikir boleh kenyang ada. Yang kenyang siapa bagi? Allah. Habis tu selama ni kita melantak nasi kanak Sulaiman, tak ajak member-member pun, bungkus kat depa saja. Siapa bagi kenyang? Allah. Bukannya kita. Beratok pi lah 6 jam pun, tapi siapa bagi kenyang? Allah. Kita makan sepiring kenyang. Ada orang makan 2 pinggan. Tak kenyang ni, tambah lagi 1 pinggan baru kenyang. Ada orang makan sebungkus kenyang. Ada orang makan 2 bungkus. Tapi kongsi 4 orang pun kenyang. Ni pasal tak kongsi. Dia kongsikan di WhatsApp pun ada. Bagus juga. Dia berkongsi dengan masyarakat, kan? Ini adalah satu usaha yang murni, perlu untuk diteruskan. Sebab tu pahami dan juga hadamkan setiap perkataan Nabi SAW, bukan hanya pada pencernaan akal tetapi juga pada pengamalan. Hari ni kita banyak duk kumpul ilmu, maklumat, kita duk sebut, kita duk hitung, kita duk kira banyaknya ilmu aku dapat, tapi berapa banyak persen amal yang kita lakukan.
Berapa banyak selawat yang telah pun kita khususkan untuk Nabi SAW pada hari ini. 1,000 selawat sehari adalah sedikit bagi orang yang terbiasa. 100,000 sehari adalah satu benda yang mudah bagi orang terbiasa. Moga-moga kita masuk dalam kumpulan itu. Duduk dalam kelompok yang membiasakan diri dengan zikrayat. Duduk dalam keadaan menjadikan kalimah-kalimah tasbih, tahmid, tahlil, takbir ini sebagai aurat kita. Untuk kita jadikan sebagai wirid kehidupan. Bukanlah dengan mampu aku. Benda tu yang dizikirkan. Matilah, mati. Yang itulah dizikirkan. Akhirnya apa berlaku? Mati ya. Sebab tu saya pernah sebut dulu, jangan pernah minta untuk mati. Dia kata tak pernah Ustaz. Habis tu yang duk sebut mampu aku. Tak minta mati. Matilah aku kali ni. Tak mati kau pun. Tapi duk minta lah. Sebab tu jangan duk sebut benda-benda begitu. Jadi untuk yang pertama ini, untuk kita kongsikan dengan tuan-tuan, zaman kemunculan Al-Mahdi ditandakan dengan kemuncak kezaliman yang paling nyata. Undang-undang yang tidak sekata, dia tidak seirama. Dia undang-undang zaman sekarang ni macam pisau, kata ulama, tajam di bawah, tumpul ke atas. Untuk orang-orang bawah ditekan, dibelah, dibedah, disembelih. Tetapi untuk orang atas, tumpul, tidak memberikan kesan. Itulah undang-undang yang ada pada hari ini. Dan kita rasa kalau kita fikir, kita tak puas hati. Tetapi bila mana kita akan duduk pada kemuncaknya, sampai di waktu itu akan muncul Al-Mahdi yang akan menenggelamkan segala ketidakadilan, menenggelamkan segala kezaliman dan keganasan. Nur Islam akan kembali bertaut dan bersyiar di seluruh dunia. Tak ada satu pun orang yang boleh menolak kebaikan dan keinginan Islam. Mereka akan mengakui betapa dahsyatnya dan hebatnya umat Islam. Betul, ada juga sebahagian kecil yang hari ini kita dapat lihat. Antaranya tuan-tuan tengok pengisahan tentang tebusan yang dilepaskan oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam, dan juga tebusan di kalangan umat Islam Palestin yang dilepaskan oleh tentera Zionis laknat. Tuan-tuan akan nampak beza lah. Macam mana orang yang ditawan oleh umat Islam dijaga dengan sebaik-baik penjagaan. Sampai disebutkan pada peringkat awal, satu orang disiapkan 2 doktor, 3 doktor untuk jaga. Lepas tawan tebusan Yahudi, lepas pegang, lepas bawa balik, dan dia bawa balik tu ada 3 doktor tolong jaga dah. Cek dia darah tinggi, kencing manis, gout ke apa, ubat apa yang perlu dimakan, dan diberikan kebaikan sepanjang di waktu dalam tahanan. Dan kemudian bila dah setuju untuk ditukar ganti pada kadar tebusan yang telah pun disepakati di antara Zionis laknat dan juga ke Hamas pada waktu yang baru-baru ni, maka dilepaskan tawanan dalam keadaan yang begitu. Kita tak boleh nak create perkataan yang terindah, melainkan mereka sendiri dah tunjuk. Sampai ke tahap orang Islam yang dilepaskan oleh Zionis diberikan kata dua. Hampa jangan duk beritahu apa yang kami buat kat hamba. Dan bila mana orang Islam tahan tebusan Yahudi, dilepaskan, orang Islam tak kata apa-apa pun. Balik hampa pilah abang, apa hampa nak abang. Tapi Yahudi tak mau interview. Zionis tak mau interview. Sebab kalau mereka pergi tanya dekat setiap seorang, semua orang akan mengatakan betapa baik dan hebatnya akhlak yang dimiliki oleh tentera mujahidin Islam di Palestin. Dan benda tu dah pun disebarluaskan oleh seluruh dunia. Dalam keadaan kita pun bukan kerja buat kita, orang tak Islam yang tolong sebar benda-benda tu. Dan kemunculan waktu dekatnya penaklukan semula Baitul Maqdis pastinya duduk dalam rangkaian waktu yang terdekat. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin berbisa pada sisa tinggalan perkataan daripada Syekh Ahmad Yassin yang menyatakan dan menetapkan noktah akhir pada tahun 2027. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak mau letakkan sebarang bentuk gapaian yang tidak menentu. Cuma kalau hari ini kita boleh nampak momentum orang menerima Islam. Bukan menerima Islam ni bermaksud mereka masuk Islam, tak. Mereka sampai minta kalau boleh kami nak Islam kembali menjaga Baitul Maqdis. Sebab kami dah tengok Yahudi jaga macam mana. Yahudi jaga dengan penuh dendam. Kenapa dendam? Sebab mereka pernah tidak dibenarkan untuk merapatkan diri ke Baitul Maqdis selama 200 tahun. Ketika mana Alia Kapitolina dikawal dan ditadbir oleh tentera-tentera Yunani, tentera Rom pada waktu tu. Siapa masuk rapat, Yahudi rapat, semua akan kena bunuh. Sebab tu mereka duduk tengah all out untuk lawan balik. Cuma bila mereka lawan ni, yang ramai sekarang adalah umat Islam. Palestin, Kristian ada sikit saja. Macam baru ni yang diletukkan masjid ada 56 buah. Gereja 3 biji kena. Gereja 3 biji kena. Orang Kristian pun ada juga. Sebab tu dalam ketumbukan tentera umat Islam yang kita sebut ada 40,000 orang menentang 530,000 tentera Israel. Dalam 40,000 tu ada kumpulan yang disebutkan oleh pengarang artikel tu, dia kata tak Islam pun.
Sebab tu ada video dia main, dia beritahu dia ni Hamas tapi tanya rukun solat tak tahu. Orang berpekat kata ni Hamas tipu lah apalah. Padahal dalam kelompok mujahidin tu mereka ada satu sayap tentera yang juga membentuk kekuatan untuk menampung, membantu Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam perjuangan muqawamah Tufanul Aqsa ini, amaliyah Tufanul Aqsa ini. Dan di kalangan mereka ada orang yang tidak Islam, dan mereka pun rasa juga kena untuk mempertahankan Palestin sebab mereka adalah penduduk situ. Ada orang Kristian, ada juga orang Yahudi, tapi tak disebutkan nama mereka dan juga nama kumpulan mereka. Dan sebab itu bila kita tengok nanti, orang di seluruh dunia akan mula menerima Islam keseluruhannya, dan mereka sampai ke tahap mendesak supaya Islam kembali untuk menjaga dan mentadbir alam ini pada waktu itu. Dan bertepatan dengan kedudukan munculnya Imam Al-Mahdi, mungkin pada waktu yang sama juga barulah akan tibanya masa pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi yang berlaku di Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah, insya-Allah. Dan yang itu untuk malam ni, untuk yang pertama bagi kita langsamkan pada beberapa perkara utama dan awal, perbahasan tentang Al-Mahdi itu sendiri, nasab, sifat, dan juga apa yang disebutkan tentang kemunculan dan keadaan Al-Mahdi ketika mana datangnya masa pembaiatan. Dan antara benda yang disebutkan, kata Nabi SAW, kalau dah tiba waktu pembaiatan ke atas Imam Al-Mahdi, berusahalah kita untuk membai'ah dia walaupun kita terpaksa merangkak dia dalam salji yang tebal. Ini juga telah ditekuni oleh beberapa ulama yang menandakan betapa pada waktu itu kezaliman yang memuncak itu berlaku, dan di kalangan negara umat Islam akan adanya turun salji. Ada ulama kata lagu tu. Betul termasuk kita kan? Wallahu taala alam. Tapi kalau dicermatkan balik dengan tekun, kita akan nampaklah yang kata kita punya kedudukan bumi lah ni pun dia pun dah macam tak apa nak cun lah. Kita pun dah masuk lah dalam lingkaran api Pasifik. Tempat yang tak ada gunung berapi ada gunung berapi, tak ada gempa bumi ada gempa bumi, tempat tak pernah salji dah turun salji, tempat yang banjir tak pernah banjir jadi banjir. Buat rumah tepi sungai, orang tanya, buat rumah tepi sungai tak takut banjir kan? Tak takut banjir apa? Atas bukit pun banjir lah kan? Dalam flat pun banjir, duduk atas bukit banjir, duduk atas puncak pun banjir. Betul kita tak kata apa. Nak abang kata nanti bila main satu waktu ni akan ada keadaan manusia yang beriman pada waktu tu yang Nabi tandakan sanggup untuk merangkak di atas saji yang tebal untuk berbai'ah dengan Imam Al-Mahdi. Dia ada banyak lah, nanti kita akan kongsikan pada pertemuan yang akan datang. Kenapa salji itu tebal, kenapa sampai merangkak, kenapa perlu untuk tetap juga pergi berbai'ah kepada Al-Mahdi, dan kedudukan orang iman pada waktu tersebut adalah satu benda yang tidak boleh ditahan-tahan. Macam lah ni, macam kalau macam banyak benda kan, kita tengok video hari-hari tu kita rasa macam nak pergi Palestin ya. Ada tak rasa macam tu? Rasa nak pergi Palestin ya. Kalau kata nak pi pun, tentera Izzuddin Al-Qassam kata tak payah pi lah. Nayang kat mereka nak jaga kita pula kan. Dia kata ni kami nak pi ni, dia tak payah. Sampai dekat sana kita pergi check, dia kata ni siapa duk cungak-cungak ni. Dia kata ada ni hypertension, darah tinggi, kecil manis, gout. Dia kata lambat pula. Dia penat nak pergi perang, nak jaga hang pula. Dia tak payah. Hang duduk sini bagi derma, doa, dakwah, 3 benda tu kena terus jalan. Tak usah duk pi lagi lah. Maksud saya tu, kita memang ada rasa nak pi, tetapi nanti akan main satu ketika tak ada benda yang menghalang melainkan diri kita saja. Tak ada benda yang halang kita untuk berbaiat melainkan diri kita saja. Nak pi dengan tak mau, atas hang nak pi tak mau, atas hang. Masa tu dia akan main. Dan moga-moga keturunan kita insya-Allah, amin, duduk dalam ketumbukan yang bakal dibina dan diluruskan safnya oleh Imam Al-Mahdi insya-Allah di satu masa kelak insya-Allah. Jadi moga-moga takat tu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Dan itu saya beritahu dah doa kan. Sebab ada yang dah tidur, saya bagi doa tidur lah itu kan. Wabillahi taufiq wal hidayah, bangkit terus. Tu kan. Jadi harap tuan-tuan tak lupa lah doa tu supaya kekal untuk aktif dan segar. Baru ke 9.10. Baik. Kutip hikmah daripada apa yang saya kongsikan. Seperti mana yang kita selalu sebut, reduk pohon di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup mendapat hikmah, selaut garam terasa tawar.
Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah al-adil wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafadhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.